Usaha kerajaan dalam mengekang penularan COVID-19 nyata tidak hanya tertumpu kepada rakyat tempatan. Sebaliknya, ia kini turut merangkumi golongan pendatang asing tanpa izin parti. Justru timbul persoalan adakah wajar perbelanjaan negara perlu disalurkan kepada golongan itu. Di pihak lain pula, perdebatan mengenai hak kemanusiaan turut dibangkitkan selain keutamaan semua pihak ketika menguruskan pandemik itu. Wartawan Ridwan Hussein yang menyelami dilema ini ada butirannya. Terbaharu, seramai 387 parti yang ditahan di 4 depo tahanan imigresen DTI dikesan positif wabak itu. 4 DTI itu adalah depo imigresen KLIA, Bukit Jalil, Putrajaya dan Semenyih. Kesemua yang positif dilaporkan telah dipindahkan ke Taman Expo Pertanian Malaysia Serdang, MAEPS. Kami turut dimaklumkan parti yang didapati positif COVID-19 dari 4 DTI terbabit telah dipindahkan secara berperingkat sejak 25 Mei lalu. Tinjauan kami mendapati keadaan secara keseluruhannya terkawal di pusat kuarantin baharu bagi parti itu. Selain kaki tangan Kementerian Kesihatan, anggota dari Polis Diraja Malaysia PDRM, Angkatan Tentera Malaysia ATM dan Jabatan Imigresen turut kelihatan keluar masuk di pusat berkenaan. Selain MAEPS, kerajaan turut menambah 2 lagi hospital yang akan dikhaskan untuk merawat pendatang tanpa izin yang positif COVID-19, iaitu Hospital Costa Sungai Buloh dan bangunan wad bersalin lama Hospital Kuala Lumpur. Kesemua pusat rawatan berkenaan dijangka mampu untuk menampung seramai 1,430 pesakit dalam kalangan parti yang positif wabak itu. Itu antara langkah terbaharu membabitkan parti yang positif COVID-19. Seperti diumumkan kerajaan, mereka akan dihantar pulang ke negara asal setelah menjalani kuarantin dan dirawat di MAEPS. Langkah terbaharu kerajaan ini nyata mendapat reaksi positif rakyat. Memang risaulah sebab kita memang penduduk tempatan ni, kita semua lengkap dengan imunisasi. Diorang tu kita tak tahu negara diorang utamakan kesihatan ke tidak kan, bersih ke tidak. Tapi sebab dia nak cari rezeki kat sini, kita pun tak adalah halangan. Cumanya kita minta kalau bolehlah pihak kerajaan, mana yang parti yang dah negatif tu hantarlah balik. Langkah itu turut disambut baik Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Suhakam. Bagaimanapun, sikap xenofobia terhadap parti yang semakin menular dalam kalangan masyarakat kini perlu dibendung segera. COVID ni tidak kira ras, bangsa, agama, kewarganegaraan. Dia cari siapa dia nak hantam, dia kena dia masuklah. So kita harus mengurangkan xenofobia, perasaan-perasaan anti pekerja asing atau orang asing, sebab waktu ni bukan untuk menyalahkan siapa-siapa. Salahkan COVID-19 okeylah, tapi yang lain tu bukan salah dia bukan pergi cari COVID. Jelasnya, tindakan mereka memasuki negara tanpa dokumen sememangnya salah di sisi undang-undang. Namun semua pihak seharusnya lebih fokus dalam menangani kepentingan kesihatan awam secara umum dan tanpa diskriminasi. Tambahnya, impak ekonomi serta isu kekosongan pekerjaan yang selama ini diisi golongan itu, terutamanya dalam sektor 3D atau kotor, sukar dan bahaya, turut perlu dipertimbangkan sebaiknya oleh semua pihak. Ridwan Hussein, TV3.